ada apa dalam chapter 8 kan? Mana lukis ni? Chapter 8 dia ada oh. Hello? Hello. Alright. Chapter 8 ni dia ada ni tau. Okay, sekarang kita nak start dengan chapter 8. Chapter 8 ni pasal chart pattern. Alright. Chart pattern pertama dia buat iaitu adalah rectangle. Okay. Rectangle ni di mana price datang masuk dalam kotak ni yang dipanggil rectangle dan dia membuat satu consolidation ataupun price bermain di dalam kotak ni. And then Price apa? market ni lah, market. Macam ni kan, market ni kan. Okay. Ni dia datang dalam kotak tu and then dia duduk lama dalam kotak tu. Itu yang kita panggil rectangle. Rectangle ni dia ada dua tau. Satu rectangle alright, dia ada dua tau. Satu rectangle yang dia datang, dia duduk dalam ni lama sikit, dia keluar balik. Okay. Ada satu rectangle yang dia datang, ni tak kisah atas bawah kan, dia datang je. Dia datang daripada arah mana. And then dia buat reversal. Okay. Dia ada dua tau. Dia ada satu ni. Sini sebenarnya sideway ada orang panggil macam ni kan. Ni ada orang panggil sideway, ada orang panggil rectangle pun. Ini kebanyakannya orang panggil rectangle. Rectangle ni dua-dua dia boleh jadi. Dia boleh jadi continuation dengan dia boleh jadi reversal. Reversal tu daripada downtrend ke uptrend, continue daripada uptrend ke terus uptrend lagi. So itu panggil continuation. So Continuation rectangle. Boleh? Dia punya pakai dia, kita pakai rectangle ni bila price bermain di dalam kotak ni, apa yang kita perlu tunggu adalah breakout. Faham tak? Maksudnya dekat mana price tu pergi dan datang balik dan dia pergi. Ini kita panggil throwback ataupun pullback. Faham tak? Yang macam sama macam trendline. Yang dia break trend line, dia datang balik dan dia pergi kan. Konsep dia sama macam rectangle ni. Alamak padam rectangle dia. Rectangle ni dia main macam tu. Dia nak tahu valid tak valid rectangle ni. Rasa kalau semua yang dia datang dia main dalam ni semua kita panggil rectangle. Tapi ada je rectangle yang dia tak lawa. Rectangle tak lawa tu. Keluar masuk. Dia dalam sini, dia keluar sikit, dia terus sini, sini. So kalau dia lagi valid kalau benda tu semua duduk kat dalam. Semua ni tak ada keluar langsung. Baru kita panggil perfect rectangle. Lepas tu kalau macam tu baik kita buat rectangle besar je, tak boleh? Tak boleh. Sebab dia tak bermaksud apa-apa. Kau tak boleh nak cakap dia apa. Faham tak? Macam ni, at least macam dia datang sini and then dia buat reversal. Itu kita panggil rectangle reversal. Kalau kau buat besar macam ni, ini boleh lah sebab dia boleh jadi sini. Tapi macam still macam untuk investor kita tak pakai tu sebab dia tak boleh. Kita tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh nak apa. Dia tak function lah, dia tak function. Oh ya. Itu. Benda ni kan function dia kan kita nak ramal benda. Yes, kan? Kita macam ni kan. Macam press ni kita tak tahu lagi dia nak break mana ni, nak break atas ke bawah. Time tu press tengah buat macam dalam ni kan, lama kan. Time dalam ni investor takkan invest lah. Sebab investor akan invest bila dia buat satu break
And then itu adalah indicate kita untuk buy. Buy Yes. ataupun sell. Yes. Kalau dia jatuh bawah, kita sell. Kalau dia break atas, kita buy. Itu function dia. Kalau Faham break tak? atas, kita buy. Aku ingat ini dulu sebenarnya. Kalau dia break bawah, kita sell. Itu function Kenapa macam tu? rectangle ni. Maksudnya kalau price tu dah menurun, kita jual benda tu. Price tu. Sebab time tu memang orang panggil ini consolidation ni, orang panggil uncertainty ataupun orang panggil time ni market pun tak tahu nak gimana. Market sendiri tak tahu gimana. Faham tak? Sebab sebagai investor pun diorang pun tak tahu nak gimana. Sebab dia naik atas terembur, naik atas terembur. Dia tak ada momentum lah. Tak ada orang kata. Sebab benda ni kalau kau campur dengan volume, kau akan nampak volume dia sikit sangat bila dia dalam rectangle ni. Yang bermaksud time tu memang tak ada investor langsung yang masuk. Okay. So better jual lah. Itu tak tahu. Atas tu. Kita nak jual ke nak beli, bila dia break je kita buat macam tu. Okay. Sebagai contoh, kita bagi contoh ni lah. Mana banyak kita bagi contoh stok. Mana stok yang best? Ni tak ada. Stok aku lah, stok aku. Stok muka apa? Maxis. Maxis ada. Ini tak boleh, tak ada pakai. Apa rasa stok fast? Stok fast okay, apa? Nari boleh tak? Nari ni apa? Nari ni tak ada. Yang aku tu tak ada rectangle lah. Ni MYG. Ini tak lawa ni. Boleh je pakai. Nak cik. Yang kau punya tu tak boleh sebab dia Dia narun dia kuat sangat. Terlalu besar sangat. Macam dia tak berapa berguna lah. Ni pun tak boleh ni. Dia jadi rectangle. Dia tak jadi dia jadi triangle. So tak boleh. Nestle. Ni pun tak boleh sebenarnya. Ni macam. Okay, kita ambil yang ni lah. Contoh dia yang ni. Contoh ni kalau kita tengok patron, kita ambil yang ni. Alamak. Ini adalah contoh rectangle reversal. Okay. Yang bila dia buat price tak bergerak dekat mana-mana, atas dan bawah. Alah. Okay, nampak kan? Kenapa dia jadi reversal? Sebab dia datang, price datang, dia duduk bawah ni lama. So dia naik balik. So dia naik balik. Bila dia naik balik ni ramailah orang jual. Kalau kau tengok kan, kalau kau tambah dengan mana ni? Tambah volume. Nak tutup volume. Dan kita pergi ke kecilkan sikit. Right. Nampak press buat rectangle sini. And then bila press break je, press datang, dia masuk dalam ni. Bila dia break je, tengok apa jadi. Ada satu volume besar yang bagi tahu masa untuk buy. Nampak? Macam tu. Dia memang macam tu. Dia kalau macam warna hijau, volume color hijau tu maksudnya buy. Buy. Maksudnya banyak orang beli, merah banyak orang sell. Macam ni sebab banyak orang sell. Macam ni. Lepas tu dia jatuh. Kalau korang nak gabungkan chapter 7 sekalipun, korang boleh cakap macam tu. Kau boleh tunjukkan lah. Maksud dia dekat chart tu boleh nampak chapter 7 tu volume. Volume. Ada volume besar. Sebab tu bila dia break ni banyak orang beli. Macam ni ada kalau dia break ramai break sini. Yes. Tapi sini break sini ramai jual. Kalau dia break bawah ramai. Ini panggil reversal Break bawah. Ini reversal rectangle.
Macam tu. Kalau press. Fungsi dia, Aduh. kita tunggu time consolidate tu, kita tunggu dia nak break mana. Nak pergi atas ke nak pergi bawah. Dia cari satu lagi untuk continue. Dia ada continue juga. Consolidate ni maksud dia graf naik turun tak ada break lagi Tak, ke? masuk consolidation ni buyer dengan seller sama banyak. Faham tak? Time masa tu ada orang yang nak beli dengan orang yang nak jual sama. Maksudnya daripada segi volume tu sama. So macam dia nak kalau orang beli nak naik, kalau orang jual nak turun. So macam dia nak pergi mana tak tahu. Tapi bila dia break je, kita boleh nampak dah ramai nak beli. Sebab tu lah kita buy. Itu function dia. Aku check lagi untuk continue. So bila ramai nak beli, kita pun kena beli juga macam tu? Yes. Itulah maksud gunanya indikator ni. Maksudnya menggunakan pattern ni. Sebab kita nampak okay. Kita macam tengok tu, nampak dia buat consolidation. Okay. Kita jangan masuk lagi. Kita tunggu mana yang banyak. Baru kita masuk. Tapi aku tak jumpa. Kalau selagi macam sama banyak lagi tu kita pun relax lah. Kita tunggu dulu. So kita tak ada stress, kita tenang je kita nak buat trade. Maksudnya benda ni kena check tiap-tiap hari lah kan, betul lah, patutlah orang benda ni kena check. Kena check tiap-tiap hari lah. Bukan tiap-tiap hari apa je, dia macam ada masa kata, lah. bila kau nak letak position tu, selagi kau tak letak position tu, kau kena check lah maksudnya bila masa yang sesuai nak beli, bila masa sesuai nak jual. Benda ni lah kita kena belajar. Aku tak jumpa lah mana nak dapat angle continue. Ada tu. Rectangle tu memang kena bentuk rectangle. Tak boleh rectangle menyerong jadi bentuk diamond ke. Itu dah jadi lain. Itu jadi benda. Bukan. Macam ni pula. Ini reversal juga ni. Tapi sikit ni pun reversal. Banyak reversal lah. Ni. Dah. Okay. Kita try case dulu. Alright, satu sini sama, sana tu sama. Kira sama lah. Okay. Kita nampak price nak pergi mana. Price datang. Dan dia masuk dalam ni lama sikit, dia boom. Kalau nak terangkan kenapa macam ni kan, kenapa ada banyak tinggi sangat dia naik kan. Kita boleh terangkan pakai volume. Okay. Kita terangkan pakai volume. Sekejap, nak delete balik. Kita kat sini Okay, kita buat ni kotak rectangle. Price datang, dia buat consolidation and then dia go. Price go dekat sini, dia buat price sini. Ada satu volume besar. Dan 14 Mei ni ada satu volume besar yang membuatkan price ni pergi ke atas. And then hari lepas tu ada volume besar untuk sell. Dan itulah price macam dah stop nak pergi. Itu boleh cakap macam tu. Nak cakap macam mana benda tu terjadi. Faham tak? Okay. Okay. So itulah rectangle. Rectangle ni ada dua. Satu continuous rectangle, reversal triangle. And then next kita move ke kalau ikut sini. Aku ikut buku tau. Aku ajar ikut buku. Lepas kita dah belajar rectangle, kita belajar Chapter 8 ni? Kita belajar head and shoulder. Okay? Head and shoulder. Pattern head and shoulder. Head and shoulder ni apa? Head and shoulder ni yang kau masuk head and shoulder ni yang mana? Aku tengok tak ada pun yang Megan buat slide. Tak ada dia reversal pattern. Head and shoulder ni satu dia hanyalah reversal.
Dia akan bagi tahu reversal saja. Okay. Okay, ada head and shoulder. Ada kan? Kenapa dia panggil head and shoulder? Sebab contohlah macam ni, press datang, dia naik atas, dia turun bawah, dia naik atas, dia turun bawah, dia naik atas, dia turun bawah balik, lepas tu dia break and then dia go. Kita panggil sini, alah. Boleh lah kot. Okay. Ini kita panggil perfect rectangle. Okay. Sebab apa perfect? Sebab satu, dia punya neckline ni, leher dia ni sama baris. Dua, dia punya bahu pun sama. Ini tak jadi lah. Dia punya bahu pun dia tak sama. Ini adalah bahu. Ini adalah shoulder, head, shoulder. So kita panggil head head and shoulder. and shoulder. Alright? So, Ni kita maksudnya panggil. kalau kita dalam graf nanti aku kena simbol dia lah H dengan SS ni. Tapi kalau tak pun just tarik ni je. Kalau ni macam leceh sikit tau sebab kalau ikut chart Nexus. Kalau pakai apps lain senang je nak tulis huruf ni. Tapi kalau pakai chart Nexus dia leceh sikit. Kenapa? Sebab nak tengok kena buat macam ni, buat satu-satu. Tapi kalau boleh dia kena adjust sikit. Dah lah graf ni besar so kita nak guna macam tu. Dia tak best lah. Jadi tak tahu. Faham. Manual. Manual ni. So macam tak best. So tapi kalau nak lukis kat dalam chart, just lukis, kalau boleh lukis dia punya neckline ni. Maksudnya buat garisan kat neckline. Buat garisan kat neckline ni. Ataupun neckline ni satu. Lepas tu breakout ni satu. Dia breakout ni just buat tanda bulat je. Macam nak bagi tahu dia breakout. Okay. Sebab time ni lah korang boleh tengok press kat mana. So, dia kan macam madam suruh buat press tu berapa breakout kan. Apa hari apa semua tu kan. Kau boleh buat kat situ. Kau akan tunjukkan. Lepas tu buat draw bulat dekat dia punya head, shoulder 2, head 1. So indicate dia nak cakap ni head and shoulder lah. Ni perfect head and shoulder tau. Lepas tu head and shoulder ni dia ada breakout, dia ada return balik. Dia turun. Dia breakout, dia ada dia breakout, lepas tu dia naik balik and dia turun. Tapi ada je yang dia macam ni, dia terus go. Tapi kebanyakannya dia akan naik balik lepas tu dia baru turun. Kebanyakannya lah. Tapi kalau dapat yang macam tu tak boleh buat apa lah. Sebab ada tu. Okay. Sebab apa jadi head and shoulder ni? Ada orang tanya, kenapa jadi head and shoulder kan? Sebab apa? Biar aku tanya sebab apa. Sebab apa Lima rasa sebab apa? Tak tahu. Sebab pembeli lah kot. Pembeli pun betul lah kan? Dia sebab okay, time ni price naik kan. Head and shoulder ni reversal tau. Ingat reversal daripada uptrend jadi downtrend. Okay. Itu adalah reversal. So pattern head and shoulder ni dia reversal. So bila price datang. Mei. Wifi aku betul. Tiba-tiba tengah cakap tadi. Blank bodoh dah wifi ni kau buat. So ulang balik. Head and shoulder ni reversal pattern Jadi dia daripada uptrend dia jadi downtrend. Okay. Tahu kan uptrend. So dia break jadi reversal. Ya, faham. So kenapa head and shoulder ni jadi? Sebab masa price tengah buat uptrend macam ni, price dia buat satu macam ni and then dia pergi satu dia macam pergi jauh sedikit, then dia turun balik dekat sama level dengan orang panggil low. Okay. Orang panggil apa orang panggil kalau kita panggil trough. Peak dengan trough. Dekat trough yang sebelum tu. Supposedly dia tak balik tau. Supposedly dia macam at least macam ni. At least naik sikit. At least dia memang takkan pergi ke bawah sini. Dia tak akan pergi bawah sini. Dia macam naik. Dia takkan sama. Sebab dia nak buat trend line uptrend. Turutnya trend. Dia nak buat uptrend macam tu. Okay. Supposedly dia takkan balik sama level dengan ni. Itu adalah satu tanda untuk jadi head and shoulder lah. Head and shoulder. Tanda jadi.
Lepas tu bila press dekat sama level macam ni, sepatutnya kalau dia uptrend, dia kena break. Silap. Dia kena break height ni tau. Tapi apa yang price buat, dia pergi sama level dengan yang shoulder ni. Dia sama dengan peak dia yang sebelum tu. Lepas tu dia buat. So dari situ kita pun boleh tahu yang tu adalah head and shoulder. Apa yang kita nak tahu, saya nak identify head and shoulder ni, dia ada bahu. Bahu dia mesti sama. Dia sama ataupun hampir sama. Kalau sama tu kira kita panggil perfect head and shoulder lah. Kalau sebab ada yang macam dia macam ni kan. Ada shoulder yang second tu dia jadi macam ni. Shoulder yang second ni dia macam ni. And then baru dia break. Kita still panggil ini head and shoulder. Okay. Sebab apa? Boleh. Sebab dia masih lagi ada bahu dia. Even though bahu dia banyak. Mana bahu dia? Bahu dia banyak. Kita panggil semua ni bahu dia. Faham tak? Selagi dia tak panggil break. Selagi dia punya trough tu sama. Bukan. Selagi dia tak break bahu yang first ni, lagi tu kita boleh panggil dia head and shoulder. Okay? Kalau dia dah break, kalau dia dah break atas ni, and then dia buat macam ni, kita tak panggil head and shoulder dah. Kita panggil double top. Two head. Double top. Kita panggil double top. Okay. Itu function dia. Okay. Dan ni dah masuk. Tapi apa yang investor nak adalah kita tunggu, bila dia buat head and shoulder, kita tunggu price break dekat sini. Price break dekat neckline dia. Okay. Barulah itulah bermaksud reversal. So dia macam price dia buat head and shoulder. Lepas tu kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai dia break neckline ni, dan lepas tu baru kita macam get ready untuk buy. Okay. Kita buat contoh. Sebagai contoh rasa ada banyak. Tak nak. Bolehlah kita pakai first punya chart. Okay. Head and shoulder ni ada dua juga. Dia ada orang panggil head and shoulder ni atas, orang panggil inverse head and shoulder dekat bawah. Tapi implikasi dia sama. Kalau yang untuk atas ni, dia daripada uptrend jadi downtrend. Kalau yang kat bawah ni, dia daripada downtrend dia jadi uptrend. Uptrend. So macam sama je. Kalau nampak bahu dua ni ada kepala, okey dah. Contoh kalau macam first ni, kat sini kita ada head and shoulder. Kita boleh nak panggil perfect tapi macam tak perfect sangat. Sebab dia punya bahu tak sama. But still dia bawah daripada bahu first. Okay. Kita still panggil dia head and shoulder. So ini kenapa dia ada head and shoulder first. Dia buat ni downtrend, and then dia buat bahu satu, dia buat kepala satu. Dia pergi kat sama level dengan yang sebelum punya trough ni. Orang panggil kat sini kalau downtrend kita panggil peak lah. Yang penting dia nak buat neckline. Okay? Dia nak buat neckline. Okay? And then dia naik balik, dia turun balik, dia buat lagi satu. Kak slow sikit. Selagi yang bahu yang kedua ni dia tak lepas bahu yang first ni, kita masih lagi valid head and shoulder. Yeah. Apa yang kita kena explain macam mana dalam essay tu, macam tu ke cara dia? Macam medium suruh explain detail kan. Kalau cakap head and shoulder punya detail ni payah sikit. Tapi yang samanya adalah head and shoulder terbentuk pada bawah dan atas trend line. Faham tak? Maksudnya kalau macam ni, dia downtrend. Head and shoulder tu mesti ada kat sini. Mesti ada dekat bahagian sini. Contoh kalau yang ni,
kat sini pun ada juga head and shoulder ni. Cuma dia bukan perfect lah ni. Ni pun head and shoulder, ni head and shoulder. Nampak tak? Dia mesti dekat ada head and shoulder, mesti ada dekat atas atau bawah trend line. Kebanyakannya dia terbentuk dekat situ. Kalau dia terbentuk macam kat tengah ni kan, kita tak panggil dia head and shoulder. Ni macam bentuk head and shoulder juga, tapi kita tak panggil. Sebab dia mesti dekat bawah atau atas trend line. Baru benda tu jadi valid. Sebab ada benda kita nak guna. Maksudnya kita nak bagi tahu daripada uptrend ni, dia nak jadi downtrend. Daripada downtrend ni dia nak jadi uptrend. Okay, faham tak? Itu function head and shoulder ni. First, head and shoulder ni selalu terjadi dekat atas ataupun bawah trend line. Yang kedua, head and shoulder ni mesti akan reversal. Mesti. Okay, first kita cakap first atas bawah trend line. Second, mesti reversal. Atas bawah tu maksudnya atas ataupun bawah trend line. Berada di atas bawah trend line. Mesti reversal. Ada 2 bahu, 1 kepala. Bahu kedua tidak melebihi bahu pertama. Tidak melebihi tapi ada je yang bahu. Tapi aku rasa kebanyakannya sekarang ni memang kalau valid head and shoulder memang selalu dia bawah bahu tu. Dia nak ada maksud dekat situ. Sekejap alamak, tak boleh angkat pula. Soalan ni apa? Okay. Faham tak? Faham. Begitulah. Begitu cerita dia. Head and shoulder ni. Dia mesti berada di atas atau bawah trend line. Mesti buat reversal. Daripada uptrend jadi downtrend jadi uptrend. Lepas tu mesti ada bahu. Ada 2 bahu. Satu ni tak kisahlah bahu dia macam ni kan. Banyak benda ni. Maksudnya panggil consolidation ni. Dia ada nama dia sebenarnya tapi tak payah spesifik sangat. Kita still panggil dia shoulder. Lepas tu dia ada 2 bahu dan 1 kepala. Bahu kedua yang ni macam kalau boleh jangan pilih yang dia tak break bahu first. Okay. Sebab time ni sebab apa kita cakap macam tu? Okay, contohlah. Okay, kita uptrend. Kita tengah uptrend. Okay, bila dia uptrend, price naik, turun balik, naik balik, dia break trend line. Dia break trend line, dia buat consolidation, dia turun. Time masa ni lah dia buat head and shoulder, okay? Selalu macam tu. Lepas tu apa investor nak buat? Tunggu dia break neckline. Okay? Tunggu dia break macam ni. Macam ni. Tunggu dia break dekat kawasan neckline ni. Baru kita buy. Maksud dia memang orang akan buy. Macam ni dia dah pergi, dia datang balik. Kat sini memang ramai orang bukan beli. Kat sini macam naik. Harga naik orang beli. Okey. Aku tak faham sebenarnya kenapa time harga naik orang beli. Dia bukan harga naik, harga break daripada tempat yang kita nak. Macam dia kita benda-benda macam ni kita panggil setup tau. Maksud dia macam kalau kita nak tangkap ikan kan, kita mesti kena ready ready umpan, ready apa tau. Sebab kita mana tahu kita mana boleh predict future tau. Macam mana kita nak kita set up dulu. Kita macam ni orang panggil teori, ada orang panggil ini psikologi. Maksudnya daripada segi apa orang fikir. Okay?
Sebab benda ni memang macam trendline juga. Ini adalah second main indicator yang seluruh dunia pakai. Maksudnya daripada segi bankers, daripada segi retail investor, memang akan pakai benda ni. The first, diorang akan pakai trendline. Second, diorang pakai chart pattern. Volume tu ikut juga. Tapi volume ni memang sangat susah nak predict. Sebab volume ni macam-macam. Lain indikator, lain cara orang. Tapi benda tu kalau orang boleh gabungkan semua indikator ni, memang boleh dapat perfect entry, orang panggil lah. Maksud dia. Sebab benda tu dia sama juga sebenarnya. Benda tu macam kau ready orang panggil apa? Dia akan buat benda tu lagi apa ni? Macam trap lah. Lagi tepat lah. So dia kalau macam kau tangkap ikan kan, kau lempar jala, kalau dapat. Kalau tak dapat apa. Tak ada apalah. Faham tak? Tak ada riski. Kita boleh kurangkan kita punya risiko kat situ. So sini kalau nak cakap apa ni, kan aku cakap tadi kalau price naik patutnya orang kenapa kan? Sebab itulah macam ni. Aku nak clear price naik sepatutnya orang jual, tapi bukannya orang beli. Bukannya price naik, dia price break tempat yang kita tanda. Macam ni sekejap kita ambil ni je kan. Kita ambil ni. Alright, sini dia ada neckline kan. Alah, tak boleh lukis. Lalu ayuh. Nanti kau cerita pasal double top, double bottom. Lepas ni memang pun. Okay, contohlah macam ni kan. Time tu tak boleh nak gerak pula. Time tu price dekat price macam ni. Price macam ni. Dia buat and then dia datang balik. Time datang balik ni kita pasanglah siap-siap line ni. So dekat neckline tu kita set up. Kita letak. And then kita tunggu je. Nak jual, nak beli tu kan, sebagai investor yang bijak, jangan buat lagi. Kalau dah nampak, jangan buat keputusan lagi. Jangan buat keputusan lagi. Tak ada confirmation pun kat sini. Confirmation kita adalah bila dia break kat sini je. Bila dia break kat kawasan neckline ni, okay, maksud dia macam ni kan. Contoh macam dia turun, dia datang balik. Tapi dia buat macam ni. Okay, maksud dia jangan buy lagi. Jangan buy lagi. Kita even dah nampak pattern head and shoulder ni, kita jangan buy lagi. Tapi bila dia break je time 13 Februari ni, then price break time tarikh ni 12 Februari, dia break 13 baru dia pergi. Benda. Dan ni lah bila terjadinya macam ni, kita boleh nampak dah orang ramai mesti akan beli. Mesti. Tapi ada je macam head and shoulder fail. Head and shoulder fail bila dia head and shoulder tu dia fail. Satu, kita ada sini. Ini kita panggil stop loss. Contohlah price dah pergi kan. Price dah pergi, dia datang balik. Kita tak tahu dia nak pergi lagi ke dia nak jatuh. So tapi kita still dalam position long. Maksudnya kita buy kan. Tapi function dia 1, 2. Ini adalah kita nak cut loss. Kat sini adalah indicator cut loss. Tak jadi L. Cut loss. Faham tak? Bahu ni kita punya first cut loss. Second bahu ni bila macam ni kan. Kalau bila head and shoulder fail terjadi, dia macam ni, dia break sini. Kita cut loss sini. Kalau macam jenis yang trader besar, macam dia mampu nak tahan loss lagi, dia kata okay, ni mana naik ni. So lepas tu last price jatuh kat sini. Lepas tu takkan dia nak hold lagi kan kalau dah tahu. Time kat sini lah dia cut. Maksud dia sell kat sini. So dia macam dia tak nak pegang lama lah. So macam ni. So nanti dia so dia akan jatuh, dia akan continue jatuh. Itu function dia. Faham tak? So macam ni price dah pergi. Cut loss 1 dekat bahu, cut loss 2 dekat kepala. Cut loss ni chapter lain ke chapter ni juga?
cakap chapter. Dari segi luar pembelajaran kan? Rasa. Daripada segi luar pembelajaran. Sebab apa? Bukan, kau boleh je cerita benda ni sebab benda ni ada masuk juga. Boleh juga memang berkait sebab sebagai investor tapi bijak. dalam graf aku tak ada head and shoulder. Itulah. Kau pun tak ada memang. Tapi yang untuk orang lain yang menonton YouTube ni. Orang lain menonton. Siapa tahu? Tak tahulah Tolong siapa. subscribe ya, subscribe. Subscribe dan bagi like. Jangan lupa komen. Betul. Tapi itulah kalau head shoulder ni dia punya key dia. Kalau dia fail, maksud dia macam bila head shoulder fail, dia akan pergi dekat bahu dan ataupun dia pergi dekat kepala. So kita panggil dia head and shoulder fail. Okay. Kita tak bagi itu bukannya valid head and shoulder. Itu sahaja head shoulder ni. Okay. Ingat balik alamak aku dah padam yang tadi tulis ni. Nanti boleh rewind balik apa yang aku tulis dekat sini. First, head and shoulder tu mesti ada dekat atas dengan bawah trend line. Mesti berada. Lepas tu yang kedua, dia mesti reversal. Okay, reversal tu daripada uptrend jadi downtrend, dari downtrend jadi uptrend. Kalau dia tak reversal, itu bukannya trend line. Itu bukan head and shoulder. Yang ketiga, dia mesti ada dua bahu, satu kepala. Bahu dia tak kisahlah banyak-banyak macam ni kan. Ni kira satu juga. Lagi dia tak break bahu yang first, dia masih lagi valid head and shoulder. Alright, itu sahaja head and shoulder. Kita proceed yang kedua adalah move to double top kot. Double top, double bottom. Okay, betul. Kalau ikut buku saya ikut buku Technical Analysis Explained by Martin J. Pring. Alright, yang siapa yang baru-baru datang, cik. Acah lah. Acah siut. Okay, kita pergi dekat Nima punya chat. Alright. Alright, apa itu double bottom, double top? Double bottom, double top. Double top, dia akan buat M. Okay. Double top, dia akan buat M. Double bottom, dia akan buat W. Double top, double bottom ni apa? Sama. Dia adalah sama apa? Dia buat reversal. Okay. Reversal. Dia mesti reversal. Apa-apa pun valid double top, double bottom must reversal. Alamak, apa aku buat? Dia hilang sudah. Apa aku buat ni? Apa benda ni? Tujuh kot. Okay, dia mesti reversal. And then dia sama macam head and shoulder. Bila head and shoulder mesti ada kat atas atau bawah trend line. Sama juga dengan double top, double bottom, dia mesti berada di bawah, di atas trend line, bawah trend line. Okay. Alright, double top, double bottom ni dia jadi bila price naik sama macam head and shoulder, macam yang aku cakap tadi. Dia price naik kan. Alah. Pada orang clear all. Price naik. And then dia naik, dia pergi dekat lowest trough ni. And then dia naik, dia turun dekat paling tinggi ni, dia turun. Lepas tu dia break macam tu. Macam mana kita nak tanda? Kita akan tanda dia punya neckline. Sama macam head and shoulder. Head and shoulder. Kita akan tanda dekat headline. Dekat neckline dia. Okay. So maksudnya dekat graf nanti aku kena buat satu line dekat situ. Neckline. Contohlah macam ni. Macam okay, bagi contoh terus Ini Nima punya chart. Contoh macam ni. Ini aku tak panggil, ini adalah fail double top, double bottom. Okay. Ini adalah fail double bottom.
Sebab apa? Fail. Tapi still dah bottom. Tapi fail. Sebab dia fail, sebab kita tak panggil ni. Sebab dia ada. Aku buat lah yang tu. Aduh. Dia perfect satu. Fail satu. Tapi ni yang fail. Aku bagi contoh yang fail. Dia sebab dia dah buat neckline. Dia dah buat W. Kan dah bottom kan? Dia buat W. Kita lukis neckline. Lepas tu dia nak, aku nak kata fail pun ini partial fail lah kita dia. Maksud dia bukan full reversal lah. Okay. Full reversal. Sebab contohlah dia daripada sebab dia turun balik. Dia daripada downtrend. Kita expect kalau dia dah buat double bottom, kita expect dia nak buat patut reversal dia buat double uptrend. Tapi dalam contoh ni dia turun bawah, dia main kat situ. Okay. So dia dah bukan double bottom. Kita panggil dia dah bottom sebelum ni. Tapi kita panggil dia fail sebab dia break. Dia dah break neckline, dia break lagi neckline tu. Dia dah break sini. Dia turun bawah balik. So kita panggil dia fail. Nak tengok perfect double top double bottom ni, rasa ada ini kita boleh panggil double top. Mana? Tapi dia tak perfect tapi boleh lah. Ini yang ujung tu? Yang ujung ni? Kanan. Ni? Ya. Kau tanda sini. Tak lawa juga sebenarnya. Lawa? Sebab sini neckline dia. Mana? Kat sini neckline dia. Kat sini neckline dia. And then dia break. And then dia turun. Dia naik balik. So kita tak panggil. Kita panggil neckline. And double top. Kita panggil double top fail. Yang contoh dia je. Aku rasa tak ada. Kita boleh classifykan dia sebagai double top. Tapi fail. Double top fail. Yes. Lepas tu explanation dia cakapnya sebab dia tak reversal sangat macam tu. Sebab dia dah break neckline, but dia break lagi sekali. Dia break lagi sekali neckline tu. And then itu so aku boleh masukkan je lah. Itu nak explain panjang lagi. Kalau dia buat macam tu, okey, contohlah yang double bottom macam okey kita buat. Kau punya macam dah macam contoh double bottom yang kau punya ni kan. Alright. Dia buat double bottom. Kita ada neckline. Okay. Dalam ni kita nak cakap, okay, bila as investor, bila kau nampak double bottom, dia memang indicate reversal kan. Reversal. Supposedly macam ni. Tapi untuk dia jadi uptrend ni, kita kena ada buy pressure yang kuat. Maksudnya kena ramai. Maksudnya lagi ramai orang beli. Okay? Sebab yang menggerakkan market ni bukannya siapa. Dia macam orang yang nak membeli stok tu mesti ramai kalau kita nak dia jadi uptrend. Okay? Bila price dah pergi and then kita beli tapi price break balik trend line ni, dia break balik trend line ni yang bermaksud buyer tu tak ramai. Okay? Sebab sini pun dia buat juga neckline ni. Ni pun ada W. Itu double bottom. Tapi dia break lagi. Aduh, batu. Ini maksud dia masa period ni bila price dia dah break semula dekat kawasan ni, dia bermaksud tak ramai orang nak beli. Faham tak? Ada maksudnya buy pressure belum kuat lagi. Dia nak bertukar jadi uptrend. Lagi kalau benda tu still break dia punya neckline, maksudnya pressure untuk orang beli tak tinggi lagi. Tapi bila dia dah break neckline tu, dia break semula bawah ni buy pressure dah tak ada. So dah tak ada. Ada tapi sikit, tapi lebih ramai kepada orang nak menjual daripada orang nak membeli. Time period ni nak cakap dia
dalam masa ni contoh masa ni kan, okay, ni okay, nampak double bottom and then the break kita buy. Kita tunggu. Ni dia break semula neckline ni. Time ni kita dah boleh jual. Okay. Dia ada konsep dia kita panggil break even. Macam mana kita nak cut loss, kita cut loss kat sini dekat neckline dia. Kita takkan rugi apa-apa lah sebab kita beli dekat sini. And then kita cut loss kat sini. So macam kita kosong. Faham tak? Tak faham? Contohlah macam ni kan. Okay, kat sini kau beli kat time dia dah break. Okay? Kau beli time dia dah break. Contoh masa ni kan. Okay. Kau beli masa dia dah break. Okay, kau beli. And then price dah pergi. Kau sedap. Aku kaya. And kau profit banyak. Tapi price tiba turun. Dia turun ke neckline tu. Takkan kau nak sebab takkan aku nak sanggup hold lama lagi kan. Betul tu. Takkan kau nak sanggup tahan loss kau. So nanti loss lah aku sebab dah aku beli dengan price tu dah. Yes. Situlah kau akan cut, kau akan jual bila dia datang balik dekat neckline tu. Tentulah masa untuk kau jual. Faham tak? Itu function. Sebab tu lah kita kena tunggu ada orang panggil setup ni, orang panggil apa? Kita nak pasang perangkap kan. Betul ada function ni. Sebab apa neckline? At least kita boleh tahu macam mana bila kita nak keluar, bila kita nak masuk. Bila kita nak hold profit tu, bila kita nak keluar profit tu. Faham tak? Contohlah macam ni kan, dekat sini time break ni kau beli 10 million kan, 10 million stock. And then the price naik. Aku kaya. Dan kau rasa suka tu. Itulah tu sekarang ni dalam bursa jatuh ya. Aku nampak. Kira aku ambil. Kau cakap pasal aku betul-betul ni. Tak, aku pun sama. Aku jatuh juga. Jangan risau. Ya tu. Sebab semua jatuh hari ni. Bursa merah. Alright. Price dah pergi. And then okay. Kau tutup 5 million ni kat sini. Maksud dia kau daripada share kau 10 million tu kat sini kau dah cut profit setengah. Maksudnya tinggal 5 million lah kau nak hold kan. And then kau turun. And then price tiba turun. Kau tunggu dekat situ lah dia turun. Sekejap aku ada orang call sekejap. Alright. Hello. Hello aku ke kau Aku. Kenapa kau? Sebab Kau yes juga ke? Tak, aku pakai data. Password orang call. Patutlah. Ya, aku harap recording yang Tak. Weh, tak recording. Alright. Password hilang tak aku record tadi? Aduh, siang. Tak, dia masih record lah. Still recording. Alright. Apa kita sama kat mana tadi? Double. Itulah. Bottom tadi kan. Double bottom. Tapi kau dah faham konsep dia kan? Yang kenapa tu? Ya. Bagi nampak sekali kan. Dia buat ni, dia buat neckline. Tak, aku nampak kalau secara kasar macam tu boleh lah cerita secara kasar. Tapi aku tak nampak kalau nak cerita dalam AC, dalam report kan. Kalau macam tu kau boleh search Investopedia ke. Ambil lah dia punya ayat buat. Boleh. Aku kena search apa? Investor punya apa? Investopedia. So kau search lah double top, double bottom. Nanti dia akan bagi tahu. Dia akan terangkan. Oh ya, Investopedia. Okay. Kalau tak pun kau search je. Kau search kat Google je double top, double bottom. Nanti dah bagi tahu. Okay. Dia benda yang sama. Ini adalah
Kita panggil dia tool. Tool. Cumanya cara explanation dia tu memanglah aku boleh tiru. Cumanya aku kena ikut tarikh yang aku punya lah kan. Itu kau cakap apa yang kau cakap lah. Maksudnya kau olah lah sikit. Tu lah function double top double bottom ni. Sama macam head and shoulder. Head and shoulder pun sama kita buat dia. Kita buat head and shoulder kan. Contoh head and shoulder fail kan. Sini ada neckline kan. Kalau price tu break, sama lah dia break sini, kita cut loss sini. Kalau dia break atas ni, dia sampai sini, kita cut loss sini. Sama. Cuma head and shoulder ni orang panggil dia susah sikit lah. Susah sikit lah kau nak, dia kau still akan loss lah. Kau still akan loss. Susah banyak lah, banyak. Sebab dia ada loss sini, dia ada loss sini. Kalau kat sini kau break even, so kat sini kau tak ada loss apa-apa. Sebab kita memang set tak sini loss. Sebab kau nak kau ada dua cara. Antara nak pilih kat kawasan neckline ataupun kat kawasan leher. Kawasan kepala dia. Mana dia touch. Memang susah kan. Takkan nak pilih bawah ni kan. Sebab jauh pula dia punya ni ke sini. Jauh sangat. Ini ada satu, ada dua. Itulah function head and shoulder and double bottom double bottom, double top tu sama benda lah. Basically explanation dia tu. Yes. Okay. Yang penting ingat satu. Ingat mati. Ingat mati. Double top, double bottom berada di atas bawah trend line. Nombor dua, mesti sama je macam head and shoulder. Mesti reversal. Nombor tiga, dia ini dia ada dia buat bentuk M dan W. Okay. Nombor empat, ada tu je kot. Tu je lah. Ini adalah punya rule. Panggil rule double top double bottom. Mesti dekat bawah atau atas trend line. Contoh apa nak bagi contoh sebenarnya lah. Contoh apa? Tu double top double bottom. Okay. Alah tak nak lah, nanti aku nak kena buat balik. Apa kau punya tak ada? Ada tapi nak kena, aku malah nak padam. Macam ni kan. Ini ada double. Macam ni ada double top. Nampak tak? Mana tak nampak. Okay. Sekejap aku. Alright. Sini ada double top. Dia betul-betul dekat atas trend line. Dia mesti macam tu. Sebab apa? Sebab dia kena reversal. Dia mesti reversal. Dia tak boleh. Kau punya Suncon ke? Suncon. Aku rasa kau buat kan? Siapa tu yang tunjuk kat aku Suncon? Suncon pula. Kan Okay. Timecom lah. Timecom. Macam ni kan. Kat sini ada M juga. Tapi M dia dekat tengah-tengah. Dia tak valid lah benda ni. Contoh lah. Okay, market dah buat downtrend ni. Okay, market dah buat downtrend time ni kan. Okay, time ni. Okay, dia buat double bottom. Macam ni kita dah boleh agak lah dia nak buat reversal kan. Contoh lah, kita tak tahu masa depan kan. Kita letak neckline sini. Lepas tu sekejap kita kena kat sini kan. Dia pergi sini, turun. Dia dah kat sini. Dia break trend line. Tak jadi. Dia bukan neckline dia tak lawa sangat. Kita tak. And then kita buy kat sini. And then dia pergi. Awal ni boleh nampak macam dia nak buat. Tapi dia break bawah ni. And then macam ni lah kita kena cut loss. Sebab kita dah jadi fail. And then kalau kita tak cut loss, maksudnya kita masih hold lagi, kita nak buy macam kata kita buy kan. Lepas tu price jatuh. Kita takut dia naik, kita takut jatuh lagi. Jatuh lagi. Fail. Loss gila-gila.
prom terus jatuh. Mampus. Chorus. Tak ada ke Terus menangis. investor yang ya tu. Terus aku macam kalau dia hold sampai dia naik. Ada. Kan one fine dia akan naik juga ke. Tapi ada je. Ada. Dia kalau dia punya account dia ada 10 bilion. Saya. Lah. Dia masuk dalam, dia beli 1,000 je. So benda tu lama lah dia macam ni kan. Dia ada 10 bilion. Dia buy kat sini 1,000 je. Dia boleh lah hold lama sebab apa? Sebab shit. Sebab alamak aku tercarut. Maaf ya viewer. Astagfirullahalazim. Subscribe. Jangan lupa subscribe, tak apa kan. Jangan lupa subscribe. Macam ni kan. Dia buy sini 1,000. Turun. Dia hold lama. Kalau kita tengok sini daripada harga, kita buy kat sini. Daripada harga RM1.93. Mana nak tengok harga weh? Kat sini nampak tak? Ada dia tulis close. Close. Tu. Close number tu. Kita ambil sini lah. 9 Ogos. Daripada harga RM2 lah. Daripada harga RM2, dia hold sampai harga tu jadi RM1. Ni bawah ni. RM1.31. Banyak gila. Daripada RM3, daripada RM2 jadi RM1 tu. 70 sen. 70 sen turun. Dia beli 1,000. Ya. 1,000 ni darab lah dengan 700. 70 sen. 70 sen. Bahagi ke darab? Apalah, malas kira. Malas kira juga aku. Tapi nampak kan? 700. 700 kan? 1,000. Bukan Tapi lah. 70 sen. Macam mana nak kira yang stok ni? Aku kena lupa dah. Biarlah Mei, tak apa. Mungkin Haziq dengar ni asyik gelak. Haziq. Tapi itulah. Tapi maksud dia macam kalau dia loss pun, contohlah 70 sen dalam 7,000 lah mungkin. 7,000 ke 700,000 ke, tak kisahlah. Tapi dia still ada 10 bilion ni. Faham tak? Dia tak rugi lah. Maksudnya dia tak rugi banyak pun sebenarnya. Berapa persen je daripada 10 bilion ni yang dia rugi. Yelah, benda tu tak efek dia sangat tak lah. efek sangat. Ada je yang orang hold. Lepas tu dia naik, dia untung. Dia dah naik sini, dia close lah. Maksudnya dia ada je. Tapi kalau kita lupakan benda tu tak penting pun. Hanya tu. Yang penting dia double top, double bottom ni mesti kena ada peraturan ni ada atas, bawah line, dia mesti reversal. Daripada uptrend dia jadi downtrend. Daripada downtrend dia mesti jadi uptrend. Kalau tak, dia bukannya kita panggil fail. Double top. Ya. Macam mana kau start kau punya essay? Macam mana aku start punya essay? Tak pun ni. Kau tahu tak, diorang yang macam kita orang kan, dia ada Haikal kot, PM Madam, lepas tu kita bincang lah macam mana tu kan. Dia Madam Madam tak nak segregate. Dia nak semua ni dalam satu page sahaja. Satu graf tu semua nampak dalam satu gambar. Dia boleh so kita orang tak, dia jadi macam memang satu page tu graf ni saja. So kita buat landscape. Faham. Macam tu. Kita buat landscape. Lepas tu next explain dia tu. Next page kita explain essay panjang satu surat. Lebih saja. Dia cakap nak 4 pages kan. Tapi 4 pages tu tak termasuk graf. Termasuk lah. Maksudnya termasuk semua lah kan. Itu tak tahu. 4 pages yang dia kata. Satu page dia graf. Dia cakap 4 pages. Dia yang baru ke? Dalam WhatsApp tadi dia cakap. Oh ya. Mungkin 4 pages tu termasuk ni kot. Introduction semua kot.
Dia termasuk first pages, cover, lepas tu tak bukan weh. For pages tu memang untuk kita cakap pasal graph saja. Findings kita tu 1000 word. ya, sebut tu. So macam mana? Kau nak buat essay ke kau nak buat point? Aku pun kau tak kerti essay lagi lah, tapi macam tu lah. Kau cakap guna Investopedia apa? Investopedia boleh pakai. Aku try tengok lah nanti tu. Jadi ke. Boleh kak. Betul lah. Tapi itulah. Yang kau cakap yang 4 pages tu macam mana? Introduction masuk tak? Tak serius lah kau tak baca? Finding je. Tak doh. Aku busy. Tak lah. Aku buka balik group. Dalam group WhatsApp. Ni, Madam Mawanta je ni. Ni. Bukan Madam Mawanta sini. Dalam Google Classroom. Google Classroom. Ya. Aku baca apa Sudah aku rasa aku baca Madam. Kalau introduction tu tak dikira lagi lah. Maksudnya nanti introduction apa lagi reference ke? Apa semua tu maybe dalam 10 pages pun. Ni content finding and conclusion 2 or 4 pages. Including chart. Including chart. Including chart maksudnya 3 pages lah kita punya huraian. Ya. 2 atau 4 lah boleh. Kau boleh 2 pun boleh. Maksudnya satu dia tak semestinya kena 4. Dia satu. Tapi kena make sure 800 hingga 1000 patah perkataan. 800 hingga 1000 patah perkataan. Tak kau baca yang mana tu yang edited kan? Yang Madam dah edit. Ya, yang dah edit. Yang bawah ni. Itulah aku baca yang tu. Lah. Okay. Dah habis head and shoulder, double bottom, double top. Kita pergi ke triangle. Aduh, Allah. Okay, go. Go. Triangle ni Triangle ni dia ada 3 tau. Tapi dalam buku dalam buku ni dia dia ada satu je, symmetrical, right angle. Jadi 2. Ada symmetrical dengan right angle. Tapi sebenarnya selagi dia berbentuk triangle, kita panggil triangle. Kalau nak detailkan boleh je. Macam ni kan, macam aku buat ni. Macam ni. Ni aku blank punya. Ni aku punya. Blank ke? Dah kan? Dah ada belum? Dah. Macam ni aku buat triangle ni. Kira triangle. Selagi dia ujung dia punya line ni bercantum, kita panggil triangle. Selagi dia bercantum, kita panggil triangle. Ini aku panggil wedges. Supposedly dia sebab dia tak bercantum. Sebab dia tak bercantum? Aku bercantum lah weh. Tahu tapi nak nampakkan dia wedges Wedges ni dah ada maksud. Macam ni tau. Okay, triangle ni. Beza triangle dengan wedges ni, dia ada rising wedges dengan falling wedges. Ini tak dalam buku tau. Ada kot. Mungkin dalam chapter 9. Yang small pattern semua tu. Mungkin lah. Aku kena tengok balik sebab aku baru baca yang ada wedges tapi ada kan? Buat rising dengan falling tu. Dia ada 2. Okay, contohlah aku explain triangle dulu. Triangle ni adalah satu kita panggil triangle ni adalah continue pattern. Okay, continue. Maksud continue tu adalah bila price naik, dia tak buat ni, dia buat rectangle and then dia break. Dia akan macam tu. Dia akan naik, dia buat triangle, dia break. Okay. Itu rectangle ni, triangle ni adalah continuous pattern. Dia akan
dia daripada uptrend akan jadi uptrend, akan jadi uptrend. Selagi dia ada terbentuk rectangle, kita panggil dia dia terbentuk triangle and dia apa orang panggil, dia buat continuation. Okay, kita panggil dia triangle. Dan yang symmetrical dengan satu lagi tu yang ni, dia ada buat dia buat macam ni. Yang symmetrical dia condong atas, bawah condong juga. Ini macam ni kita panggil symmetrical macam ni. Ni kita panggil symmetrical. Yang penting triangle ni korang tak boleh ni tau. Maksud dia macam potong mana-mana candle, mana-mana line je. Tu aku tak nampak. Jangan potong mana-mana ni. So dia memang korang kena ambil dia punya bawah ni betul-betul mesti kena touch. Dia kena mesti lebih daripada 2, okey. Jangan bagi dia terapung. Contoh terapung tu jangan buat ni. Dia buat ni. Jangan buat macam ni. Macam ni kan. Korang nak juga bagi dia macam tu main. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Okay? Macam ni. Jangan buat, jangan bagi dia tak sentuh. Kena sentuh juga. Dia mesti kena sentuh. At least 2 point. Lebih tu lagi bagus. 2 point tu minimum lah. Minimum lah. Untuk buat dia jadi betul triangle. Satu lagi triangle dia straight. Atas atau bawah dia straight macam ni. Kalau ikut buku dia panggil right angle triangle. Tapi atas atau bawah sama. Yang ni. Dia punya ni straight je. Dia punya straight je. Apa aku tak nampak lukisan kau ni. Oh ya? Okay, nampak dah kau. Lambat sikit kot. Slow lah. Sorry, maaf yes. Yes, slow. yes ni slow sikit. Macam tu. Okay. Dia punya tu bawah dia straight. Kalau symmetrical dia atas condong, ni bawah right condong. angle triangle macam ni lah bentuk Pythagoras theorem. Itulah. Boleh lah. Tapi yang penting dia punya base tu lah. Maksud dia punya ada satu yang straight, ada satu condong. Kalau symmetrical dua-dua condong. Okay, itu triangle tau. Triangle. Yang rising wedges ni, maksudnya wedges ni, kalau triangle dia adalah continue pattern. Kalau wedges ni dia adalah reversal pattern. Sebab apa aku buat macam ni kan? Sebab dia reverse. Selalu tapi memang payahlah nak jumpa kriteria wedges ni macam mana. Sebab dia memang akan buat. Biasa dia alright, aku macam ikut akulah pengalaman aku. Tapi aku tak pasti dalam buku ada terangkan ke tak. Rising wedges tu sama maksud dengan bullish wedges tu? Sama. Bullish wedges dengan rising wedges sama. Falling wedges sama dengan bearish wedges. Okay? Understand that? Okay. Dia punya konsep dia ikut pengalaman aku. Dia daripada uptrend. Yang uptrend ni dia buat triangle tau. Tapi triangle dia mengikut trend tu. So dia punya condong dia mengikut trend. Kecondongan triangle yang kita buat tu dia mengikut trend. Contoh macam ni. Dia naik then dia buat triangle kat sini. Macam and then dia break, dia reverse. Kita panggil dia wedges kat situ. Dia ada maksud dia. Wedges dengan pennants apa? Sebutan pennants. Pennant ni dia macam ni. Dia sama je macam triangle ni. Ada dalam buku ada pasal pennant tak? Ada? Dalam slide. Ada. Dalam slide cik tu apa tahu. Aku dah baca lah pennant dengan wedges tu. Lepas tu bila aku buat pennant tu kau cakap salah kan pennant aku tu. Kenapa? Sedangkan yang aku faham pennant tu dia punya line tu akan bertembung di ujung. Faham tak? Pennant ni kalau ikut buku ni dia kata
Between them is that the triangle consists of trading range. Triangle-nya adalah pendant. Triangle adalah pendant. Sebab dia macam ni lah. Oh yelah. Sebab rising wages ni dalam ni ke? Betul lah. Kalau macam ni dia bagi tahu. Hmm. Okay. Kalau ikut buku dia punya implication dia sama je macam triangle ni. Kita tunggu, kita dah buat, contohlah kita buat apa nama dia, kita buat triangle macam ni kan. Contohlah time tu price daripada dekat sini kita tak tahu, and then kita nampak dia macam dia buat triangle, alright, dia buat triangle, and then apa yang kita patut buat adalah tunggu price break bawah ni atau atas ni nak menentukan arah market. Faham tak? Itu fungsi triangle ni. Pendant ke wedges ke triangle ke kan, dia fungsi dia sama je. Cuma yang membezakan dia, macam ni aku rasa tak valid kot wedges aku ni. Apa yang membezakan dia wedges, pendant dengan triangle ni, okay, triangle ni bukan. Antara wedges dengan pendant ni, pendant ni selalu kita ambil dia bercantum. Kalau wedges ni dia bercantum, dia macam boleh nak bercantum, cuma dia terlalu panjang untuk dia bercantum. So dia faham tak? Pendant. Ini wedges sepatutnya dia tak bercantum kan? Dia bukan tak bercantum, dia boleh bercantum, cuma dia dia macam dia tak jauh. Yes, jauh. Dia panjang ni dia membezakan dia. Macam ni dia pendek sikit macam ni. Ni dia pendek sikit. Ni kita panggil pendant kan ni. Dia benda triangle kita panggil pendant. Kalau kita ambil so sebenarnya triangle tu pendant. Yes. Pendant tu triangle. Yes. Yang kita kalau kita nak ambil pendant atau wedges ni, dia adalah chapter 9. Dia bukannya chapter 8, dia chapter 9, okey. Pendant dengan wedges ni chapter 9. Dalam report kita, kita kena cakap ke based on my study chapter 8, chapter 9 bla bla bla. Aku rasa dia cakap kalau kau pakai term pendant atau wedges. Kan yang maksudnya daripada segi kau explain tu, kau kena ambil explanation tu daripada chapter. So kalau kau pakai triangle, kau pakai kau cakap triangle, kau tak pakai pendant atau wedges, kau kena ambil explanation daripada chapter 8. Triangle. Itu beza dia. So kalau ni, tapi sebenarnya kalau ikut aku lah, macam aku kan belajar sendiri dah lah ni kan. Kalau ni tak ikut buku, ni ikut maksud dia daripada aku tengok, aku baca buku, aku baca. Tapi dia bukan stok lah, dia forex kan. Selalunya rising wages ni reversal pattern. Reversal pattern. Kenapa selalu reversal pattern? Pendant ni adalah continue pattern. So kalau macam ni kan, kalau ikut tu lah, kalau continue pattern. Sebab apa? Kalau pendant dia naik macam ni, dia naik dia buat uptrend, lepas tu dia buat macam ni, dia triangle dia condong ke bawah. Dia buat macam ni. Macam yang ni aku panggil pendant. Lepas tu baru dia pergi naik atas. Kalau dia buat triangle macam ni. Macam ni kan aku panggil pendant. Sebab pendant ni adalah continue. Rising wages ni adalah dia reversal. Sebab apa tau? Kalau macam contohlah, kalau ikut teori
Kalau kau tak faham tak apa, aku untuk semua orang yang tengok ni, dia okay, time price tengah buat uptrend, buy pressure kuat, faham tak? So, ramai orang beli. Tapi certain point price jadi slow. Price jadi macam orang pun takkan nak beli dah ke atas kan. So orang macam ragu-ragu kan nak beli ke tak. Dan tu price macam dia slow. So dia macam dia tak terlalu menaik mendadak. Dia mengambil masa dia untuk dia nak naik. And then tiba-tiba kat atas ni jadi slow. Dan ni price dah dekat dalam triangle. Kita nampak macam dia buat triangle. Ini bila price dia buat satu uptrend and then dia buat triangle tu memandang juga ke atas, nak menunjukkan di mana dia masa untuk dia buy tu dia dah penat dah nak buy. Maksudnya orang dah takut dah. Macam dah tak agresif, faham tak? Dia macam memang okay, ini bukan masa untuk buy ni. Maksud dia macam asal dah macam market dah makin slow kan. So dia macam orang dah takut dah nak buy. Sebab makin lama makin kecil. Then dia break. Selalu macam tu lah. So dia macam ni, bukannya ni orang dah jual dah bila dia buat rising wages. Untuk aku lah. Kalau Pinin ni macam ni, dia macam ni kan. Price orang tengah beli and then tiba-tiba nak harga jatuh. Tapi harga tak jatuh terus. Dia macam dia buat macam ni, dia masuk dalam triangle. Ini yang memaksudkan masih ada orang lagi nak membeli dekat kawasan sini. And then price akan continue lah. Itu beza Pinin dengan wedges. Kalau ikut buku dia memang tak bagi tahu Pinin wedges ni. Pinin wedges ni dia orang kata dia continue antara reversal bila dia break mana-mana triangle. Maksudnya dari mana-mana line kita buat triangle. Tapi kalau ikutkan Investopedia or maybe others, selalu kalau kau tengok Investopedia pun, kalau kau search wages pun, dia adalah reversal pattern. Okay, reversal pattern. Dalam buku mungkin tak tahu. Tapi mungkin medong. Mungkin dah sama tu. Tapi memang macam tu. Wait, kata lagi kita tak maksud aku kita tak cover pasal rising wages dengan falling wages ni kan. So nanti dalam graph kita tulis wages saja lah kan. Kenapa kita lah rising tapi better. Kalau rising wages ni dia menaik and then dia mencondong ke atas. Okay. Kalau dia menaik, dia mencondong ke bawah, kita panggil dia Pinin. Okay. Menaik atau mencondong ke bawah. Aku tulis Aku tulis dulu. Kalau wages ni, kalau wages price buat uptrend dan triangle. So dia triangle je lah. Mencondong ke atas. Ini untuk yang tapi samalah. Dia rising wages, saya tulis rising wages. Ataupun bearish wages. Bullish wages. Alright. Kalau falling dengan bearish wages, just terbalikkan konsep dia. Alright. Saya nak buat titik. Ikutlah. Lepas tu kalau Pinin ni price buat uptrend dan triangle mencondong ke bawah. Kita panggil Pinin. Ini reversal, ini continue. Alright. Kalau nak lebih mendalam boleh search dekat Investopedia. Investopedia. Alright. Kita pergi yang terakhir. Okay, terakhir untuk buat hari ni. Okay, wifi tu terakhir. 2 jam dah kita belajar. Oh, serius ah. Oh, bukan kalang-kalang. Yang kaling-kaling aku explain. Kau pun
penonton yang tegar. Kau tak tahu aku buat apa. Kau apa lah? Kau tak fokus Tak kan? ada. Fokus lah weh. Alright. Aduh. Alright, last but not least. Alamak. Kita pergi kau ada tak? Ni pun boleh. Tak boleh. Kau punya lah. Sis. Tak boleh. Boleh. Kita pergi flag. Alright, flag ni. Flag ya. Flag ni paling popular. Flag ni adalah apa? Bila dia buat flag. Alright. Dia berbentuk bendera. Okay. Flag pun ada bullish dengan bearish. Yes, ini adalah bearish. Mana Aduh, lambat lah aku. Bearish. Silap. Bearish. Bullish tu macam ni. Aku ada yang bullish tu kat situ. Kau ada bearish lah. Bearish je. Bullish. Supposedly macam tu. Kau rasa lah. Cuba tengok balik sekejap lah. Tengok balik Kau rasa macam terbalik ke buat apa tak? Oh ya? Sekejap. Kita tengok. Dia chapter apa? Flat. Chapter 8 juga kan? Chapter 8 Oh yalah, chapter 9. Oh 9 Oh dia tak explain banyak lah. Weh, chapter 8 lah. Chapter 8. Yang main dia buat slide ni, chapter 8 ni. Ada flat. Tapi dalam buku tak ada. Sama tak aku punya ni? Apa maksud bullish dengan bearish flag? Sekejap. Macam ni. Full. Price daripada downtrend. Oh, ni lah. Dan dia turun. Kau rasa terbalik lah aku buat ni. So dia nama ni. Balik. Bearish flag. Sebab dia yang ni. Kita panggil yang dalam ni yang baru betul. Kita based on dalam ni. Dalam dia punya quote. Dalam dia punya flag tu. So sini adalah bullish. Sini adalah bearish. Nak determine bullish dengan bearish tu yang kotak ni. Maksudnya daripada downtrend. Dia tengok flag tu lah. Dia buat flag tu. Flag ni arah mana? Arah ke bullish. And then kita panggil bullish flag. Bullish flag. Okay. Dia sama. Sebagai contoh. Click all. Dekat sini. Memang punya. Alright. Sini dia ada bullish. Ya. Flag pun kena at least 2 troughs to. Yes. Dan mesti bersentuh. Jangan nak angin. Kebanyakan ada orang nak tanya ni kalau dia bersentuh tu kan. Oh tak boleh. Tak apalah. Dia apa dia daripada downtrend, dia naik bullish. Kita panggil sini bullish flag. Dia naik kejap lepas tu dia turun balik. Maksudnya dia continuation. Ya betul. Hijau lama. Dia continue daripada downtrend, dia continue downtrend. Alright. Okay. Bullish flag. Selalu bullish flag ni nak cakap price dah turun dengan laju. And then dia nak naik. Dia macam orang nak buy tau. Tapi buy tu tak kuat sebab ramai lagi nak sell.
Sebab dia then dia break. Tapi kita nak tunggu bila boleh je kalau kita nak buy time dia buat flat ni. Tapi apabila flat terjadi kan, apa guna flat ni, kita kena berhati-hati. Okay. Flat ni adalah maksud dia berhati-hati. Kita nak buy boleh, cuma berjaga-jaga. Berjaga-jaga maksud dia apa? Sekejap ni aku betulkan balik. Berjaga-jaga apabila dia break trend line. Okay, macam ni kan. Ini downtrend, ini uptrend kan. Uptrend kan kita ambil atas. Yang ni, kalau macam ni, kena panggil bullish ke bearish ke kan. Ini kita panggil, kalau ikut trend line, kita panggil channel lah, channel. Maksudnya, dia ada support dia ada resistance dia. Kita panggil channel. Okay. Macam ni, kalau kita nak beli masa price dekat sini, boleh lah. So, okay. Sebab apa? Sebab di sini uptrend. Ni masih lagi uptrend. Tapi dia punya uptrend tu, dia punya resistance tu, dia buat resistance dia harga tu menolak. Dia nak naik tapi tolak lagi. Dia nak naik sikit, tolak lagi. Macam ni. Naik sikit, tolak lagi. Naik sikit. Maksud dia, price tu memang tengah buat orang panggil consolidate. Tak kira consolidate dah. Orang buat bullish flat. Price tu buat bullish flat. Masa tu kita berhati-hati. Maksudnya kita tak boleh lah agresif nak buy kat sini. So dia kita tak boleh letak terus 100 million ke 10 million ke 5 million ke. Kita tak boleh sebab kita kena berjaga-jaga. Sebab price buat flat. Contohlah macam ni kan. Time tu okay, price jatuh, kita nampak price jatuh. Lepas tu kita tunggu. Kita tunggu macam ni. And then kita tunggu. Alright, kat sini kita nampak dia nak buat uptrend. Sebab price naik terus. Kita beli dekat mana? Kita beli dekat uptrend. Dia sentuh uptrend sini, kita buy sini. Kita tak boleh buy banyak. Kita kena buy sikit je. Sebab apa? Sebab masa dah dekat sini, masa dia buat uptrend ni, contoh ni tak ada kan. Dan ni kita garis ni ke sini. Kita nampak dia buat uptrend. Lepas tu kita garis sini pula. Sini ke sini. So kita garis. Kita nampak dia buat flat. Kita nampak garisan ni selari atas bawah. So dia macam daripada segi condong tu selari. Parallel. Dan tu kita nak time ni lagi dia dah terbentuk bullish flat. So time ni price naik buat bullish flat, kita tak boleh buat aggressive buy sebab dia buat bullish flat. So bila price break je kat sini, ini bermaksud dia kalau macam ni kan, nampak macam uptrend and then dia turun bawah, dia naik atas balik kan. Kita panggil ni exhaustion, tapi tak apalah. So next chapter, okay. Dia macam ni, lepas tu dia naik balik. Time ni kita dah sell. Lepas tu bila dia break balik, time dia break balik ni lah kita sell. Okay. Dekat sini kita sell. Boleh je nak sell time dia break sini. Apa yang round bottom? Double apa bottom. Yang round apa tu yang circle apa? Oh, cup and handle. Ada cerita 8. Ada nak cerita 8, cuma macam ni kan. Ini kita panggil. Tapi dia tak jadilah. Tapi dia tak jadi sebenarnya. Sebab cup and handle ni dia kita punya indicator adalah bila dia break neckline cup dengan handle ni. Itu baru kita nampak. Ni rounding top, rounding bottom tu. Tu. Jadi cup kan? Tak kan? Tak ada cakap pun pasal cup tu. Rounding top, rounding bottom. Cerita apa ni? Ni dalam cerita 8 ni. Tak ada. Tapi alah malas lah buat yang tu. Tak ada. Tapi memang payah nak jumpa. Memang payah gila. Cup dengan handle buat ni, yang mana popular. paling susah jumpa. Yang paling senang nak jumpa adalah double top, double bottom, head and shoulder, bullish flat, triangle. Triangle tu memang lah. Soalnya dalam chapter dalam pattern tu kan. Paling senang nak jumpa. Triangle. Okay. Triangle paling banyak. Okay, itu bullish flat.
Kalau nak tunjuk bearish flag, ni yang penting dia ada tak bearish flag. Bullish. Mana? Ada tapi panjang gila. Besar gila flag dia. Aku boleh buat ni macam ni kan. Flag siapa ni? Timecom ni. Ni apa? Bearish flag tau. Tapi memang besar. Tapi macam tak valid juga sebenarnya ni. Besar sangat. Dia kecil je. Terus dia kena kecil je. Ni bullish. Banyak kan ni bullish je jumpa. Bearish payah. Bearish. Yang ni bearish. Kecil sangat. Right, ini bearish. Bearish flag. Bye-bye. Tak apa. Tak lawa lah. Dia triangle sebenarnya. Tak lawa. Tak boleh. Dia kena memang betul-betul parallel tau. Flag tu memang kena betul-betul parallel. Banyaknya bullish. Tak banyak bearish. Bullish. Bearish. Tak ada lah aku rasa. Payahlah nak jumpa. Tapi nak faham apa tu bearish, apa tu bullish. Ni press turun and then press buat channel. Okay. Maksudnya yang ni dia, yang penting dia yang ni tau. Yang penting kalau nak cari bullish atau bearish flag ni, dia punya atas ni dengan bawah ni mesti dia bergerak parallel. Dia condong sini sama dengan ni. Sama. Dia mesti sama. Lepas tu kita boleh panggil. And then touch tu mesti bertouch. Lebih daripada 2 tau. Jangan potong candle, okey? Jangan buat macam ni. Jangan contohlah macam mana macam ni. Boleh saja ni. Tapi kita tak panggil valid. Jangan buat macam ni. Jangan ada macam banyak sangat yang keluar ni. Banyak sangat bocor. Jangan banyak sangat bocor. Bagi dia semua, kalau boleh lukis pattern tu, bagi semua ada dalam tu. Bagi Dalam triangle ke rectangle ke. Jangan bagi banyak keluar. Kalau banyak keluar sangat, kalau dia ada macam terpacak ke apa ke, boleh nak pakai. Tapi jadi macam kita akan jadi ragu-ragu. Dia tak perfect. Kita tak prefer benda tu. Better kalau nak pilih, memang kena cari yang dia main dalam macam memang kawasan tu. Okay. Ini adalah bullish. Sebab bullish, sebab dia ke atas. Kita determine dia based on flag yang dia buat. Kalau bearish, dia naik atas, dia buat uptrend, lepas tu dia jatuh kejap. Dia buat sama. Dia main dalam ni. Dia buat flag. Dia turun dalam keadaan parallel. Dan kita tunggu dia beri atas ni. Okay. Itu sahaja. So, faham tak Mah? Kau faham je yang boleh dengan bearish kan? Tak ada apa-apa soalan faham je. Nak explain dia, time ni price bergerak dengan perlahan. Maksudnya kalau bearish, kalau macam ni, sebab kita kan tak boleh nak macam beli baru kita boleh untung kan.
Contohlah bullish, bearish flag macam ni. Ju apa yang disebut juba? Juba. Jual Juba. macam ni kan. Contohlah kau tengah Balik. kau dah beli lama dah. Kau beli lama dah atas ni kan. Lepas tu press buat flag. Ini nak maksudkan kalau kau nak jual boleh. Tapi dia buat flag ni kau ada potensi kalau nak hold lama. Okay. Ataupun kalau kita buat flag ni ada potensi untuk harga tu naik balik. Ada harga potensi tu naik. Kalau dia macam buat bearish flag. Kalau bullish flag ni kau nak beli boleh. Macam ni kalau bearish flag ni, kalau bullish flag nak beli boleh tapi kena hati-hati. Better jual lah. Better orang sebab benda ni orang akan jual. Faham tak? Contohlah macam ni kan. Tengah downtrend takkan kau nak jual time downtrend kan. Mesti kau tunggu dia nak naik. Itu nak explain bullish flag. Kalau bearish flag kau dah beli. Kau dah beli time dia uptrend. And then kau nampak price jatuh kejap tapi dia buat flag. Macam ni kau ada dua. Antara kau nak jual ataupun kau nak beli kan. Tapi kalau dia buat flag ni kau ada potensi nak hold lama. Nak hold lagi lah. Ataupun kalau kau nak jual sini kau boleh tunggu kau dah jual sini. Lepas tu kau nak beli lagi stok ni. Dia buat flag. Kau tunggu bila price dia dah break situ. Lepas tu baru macam ni. Ni kan uptrend. Tunggu price break and then continue uptrend. Bila dia break baru kita jual. Baru kita beli. Alright? Macam tu explain dia. Macam mana kita nak implikasikan dia. Faham? Alright. Kalau tak faham siapa yang menonton ni boleh boleh tinggalkan komen and then kalau nak lagi cepat WhatsApp. Alright. WhatsApp di nombor di bawah ada nombor tutorial. Ya, tak apa email ni. Email saya bagi kalau perlukan tiba-tiba. Main ni. Lama tak jadi YouTuber. Okay, tu je flag Alright, itu sahaja untuk hari ini. Apa-apa kalau tak faham boleh PM. Boleh email lah. Email saya di kusairi1acc@gmail.com. Okay? Alright, itu sahaja untuk hari ini. Yang ada nombor, you boleh PM. Tak ada nombor, email. Kat Facebook pun boleh. Insta, nak IG ke? Tak payah. _kusairi. Okay, follow IG saya. Aduh, jangan cakap tak ya. Mu punya nak tak punya? Tak apa, it's okay. It's okay. dah ramai dah. Payah beli ambil. Aduh. Alright, itu saja. Okay. Thank you, May. Kita habis dengan surah. Alright. Terima kasih, Ma. Thank you, May. Allah, aku pula. Terima kasih, May. Alright. Assalamualaikum. Nanti aku beritahu Bini. Alright. Nanti aku send dekat group lah. Group. Aduh. Okay. Ya, aku nak stop recording. Bye-bye.